Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan perlawanan menarik yang berlangsung semalam dan juga awal pagi tadi. Liverpool seri 1 sama dengan pasukan Chelsea. Brentford seri 2 sama dengan pasukan Spurs. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Barcelona seri tanpa jaringan dengan pasukan Getafe. Lyon tumpas 1-2 kepada pasukan Strasbourg. Kita mulakan dengan aksi di arena tempatan. Sanusi bakal tinggalkan pasukan Kedah. Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah Darul Aman FC, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur, disebut-sebut bakal melepaskan jawatan yang dipegangnya dalam persatuan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri itu menang tanpa bertanda dalam pemilihan ahli jawatan kuasa eksekutif KFA bagi pegang 2022 hingga 2026. Posisi tersebut masih tidak selamat apabila Menteri Besar Kedah ini dikatakan bakal memberikan laluan kepada individu baru untuk meneraju persatuan tersebut. Sesi pilihan raya negeri yang baru saja selesai menyaksikan dua individu tidak asing lagi dalam bola sepak Kedah, iaitu Radin Makdin dan juga Badrul Batai, di mana masing-masing telah menang di kawasan mereka tandingi. Badrul berjaya menang di Gurun dan Radin Makdin yang juga naik presiden KDA FC menang di Alun Mengkudu. Perkara ini bagaimanapun belum dapat disahkan lagi dan sekiranya mereka dipilih untuk menjadi penaung yang baru nanti, sudah pasti pengalaman sebagai bekas pemain akan menjadi kelebihan buat mereka. Adakah Jody Ahmad akan ke Trabzonspor? Pemain pertahanan pasukan JDT, Jody Ahmad, dikatakan akan menyertai kelab ternama daripada Turki, iaitu Trabzonspor, tidak berapa lama lagi. Berita ini muncul daripada media yang berasal daripada Turki sendiri, di mana mereka menyatakan Jody Ahmad akan menandatangani kontrak bersama dengan kelab tersebut dalam waktu terdekat ini. Pihak pengurusan Trabzonspor berusaha untuk mendapatkan Jody Ahmad yang juga merupakan bintang pasukan Indonesia. Jika kabar ini benar, Jody Ahmad akan berhadapan dengan pemain-pemain berkelas dunia di Turki, antaranya Maruf Icardi dan juga Nicolo Zaniolo yang beraksi bersama pasukan Galatasaray, dan juga Fredinho yang baru saja melengkapkan perpindahannya ke pasukan Fenerbahce. Chelsea ikat Liverpool di Stamford Bridge. Hasrat Liverpool untuk mencetak kemenangan dalam perlawanan pertama musim ini tidak kesampaian apabila mereka sekadar seri 1 sama dengan pasukan Chelsea di Stamford Bridge pada tengah malam tadi. Perlawanan malam tadi itu dihangatkan lagi dengan kedua-dua kelab sedang memburu bukan seorang pemain, tetapi dua orang pemain sama pada ketika ini, iaitu Romeo Lavia dan juga Moises Caicedo. Liverpool terlebih dahulu berjaya di depan melalui jaringan Luis Diaz pada minit ke-18 sebelum Mohamed Salah hampir berjaya meletakkan mereka berada di depan dengan jaringan kedua pada minit ke-31, tetapi dibatalkan oleh VAR akibat offside. Chelsea akhirnya berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-37 melalui jaringan AC Disasi, dan beberapa minit kemudian Ben Chilwell berjaya menyawaskan Alisson tetapi juga dibatalkan oleh VAR akibat offside. Chelsea bernasib baik pada separuh masa kedua selepas bola antara pemain Liverpool terkena tangan Nicolas Jackson dalam kotak penalti, dan wujudlah tangan pemain itu berada dalam kedudukan natural selepas diperiksa oleh VAR. Keputusan kekal 1 sama sehingga tamat permainan. Brentford hampir kejutkan pasukan Spurs. Brentford begitu hampir untuk mencipta kejutan semalam dalam pertemuan menentang pasukan Spurs yang berkesudahan seri 2 sama di Stadium Brentford. Cristiano Romero berjaya meletakkan Spurs di depan pada minit ke-11 sebelum Brentford dihadapkan dengan sepakan penalti yang disempurnakan oleh Bryan Mbeumo pada minit ke-26. João Wisa berjaya meletakkan Brentford di depan 10 minit kemudian, tetapi masa tambahan yang begitu panjang diberikan pada akhir separuh masa pertama, iaitu selama 11 minit. Berjaya memberikan peluang kepada Spurs untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-49 melalui jaringan Emerson Royal. Penguasaan bola lebih banyak dimiliki oleh pasukan Spurs dalam separuh masa kedua, tetapi sentuhan penyudah yang tumpul menyebabkan mereka gagal mencari gol kemenangan. Ronaldo pecah rekod lagi di Arab Saudi. Penyerang antarabangsa Portugal, Cristiano Ronaldo, sekali lagi memecahkan rekod di Arab Saudi selepas dia berjaya menjadi pemain Anas yang pertama memenangi anugerah kasut emas Piala Kelab Arab dengan menjadikan sebanyak 6 gol. Rekod tersebut membuktikan dan penyerang berusia 38 tahun itu masih lagi tajam di hadapan gol dan memberikan sepenuh komitmen kepada kelabnya itu. Piala Kelab Arab 2023 juga menjadi trofi pertama Ronaldo
Sejak kali terakhir menjulang trofi ketika bersama dengan pasukan Juventus pada tahun 2021 yang lalu, Ronaldo kini sudah menjadikan 6 gol daripada 6 penampilan bersama dengan pasukan Al Nassr setakat pada musim ini. Barcelona hanya mampu seri dengan pasukan Getafe. Barcelona turun dengan barisan terkuat mereka ketika aksi pertama La Liga menentang pasukan Getafe, gagal memanfaatkan perkara tersebut selepas hanya mampu seri tanpa jaringan dengan pasukan Getafe awal pagi tadi. Penguasaan bola jelas milik Barcelona, tetapi kegagalan mereka untuk menembusi benteng pasukan lawan menyebabkan mereka tidak menemui sebarang jaringan. Jaringan Lewandowski bersama dengan Rafinha di bahagian depan juga kurang menjadi untuk membantu mereka mencapai kemenangan pertama dalam perlawanan. Mereka seterusnya akan bertemu dengan pasukan Cadiz pada perlawanan seterusnya dan diharap dapat memperbaiki lagi ketajaman mereka di bahagian serangan. Kylian Mbappe kembali bersama skuad utama. Selepas kegagalan mereka untuk mencapai kemenangan pertama dalam perlawanan pertama Ligue 1 tempoh hari, penyerang sensasi mereka, Kylian Mbappe, dilaporkan sudah diserat kembali untuk bersama dengan skuad utama Luis Enrique. Dia telah pun diketepikan daripada menyertai apa-apa perlawanan yang melibatkan PSG selepas dia membuat keputusan untuk tidak melanjutkan lagi kontraknya bersama pasukan Paris Saint-Germain dan memilih untuk menyertai pasukan Real Madrid selepas tamat kontraknya nanti. Kini dia dipanggil semula selepas Presiden Klub, Nasser Al-Khelaifi, berjaya untuk membuat rundingan terbaru mengenai masa depan Mbappe bersama dengan klub itu. Rundingan itu diadakan sendiri oleh Nasser dan perkembangan sangat positif dapat diberikan pada ketika ini. Barcelona sempat daftarkan Ilkay Gundogan sebelum bermulanya perlawanan pertama mereka. Barcelona dilaporkan sempat untuk mendaftarkan Ilkay Gundogan sebagai pemain baru mereka sebaik saja sebelum perlawanan pertama mereka bermula pada awal pagi tadi. Faktor masalah kewangan menyebabkan mereka terpaksa menangguhkan proses tersebut dan terpaksa menanti sehingga proses penjualan Ousmane Dembele ke pasukan PSG benar-benar selesai. Gundogan yang hadir sejak Julai yang lalu daripada pasukan Manchester City terpaksa menanti sehingga ke semalam sebelum dapat disahkan secara rasmi untuk menjadi pemain pasukan Barcelona. Caicedo akhirnya pilih pasukan Chelsea. Moises Caicedo akhirnya memilih untuk menyertai pasukan Chelsea selepas mereka bersetuju untuk menaikkan bidaan mereka kepada 115 juta pound. Jumlah tersebut menjadi rekod tertinggi British setakat ini. Dengan Caicedo akan diberikan kontrak sehingga Jun 2031 bersama dengan option sehingga 2032 nanti. Pemeriksaan kesihatan akan dilakukan tidak lama lagi dan Chelsea kini akan beralih fokus mereka kepada Romeo Lavia pula. Union Berlin mahukan Leonardo Bonucci. Union Berlin semakin hampir untuk mendapatkan pemain pertahanan pasukan Juventus, Leonardo Bonucci, selepas dia dikatakan sudah tidak lagi berada dalam senarai rancangan Juventus untuk masa akan datang. Perbincangan masih lagi berjalan dengan baik dan segalanya akan diputuskan tidak lama lagi. Max Kilman kekal bersama pasukan Wolves. Max Kilman memilih untuk terus kekal bersama dengan pasukan Wolves selepas dia dilaporkan bersetuju untuk melanjutkan kontrak barunya sehingga Jun 2028 nanti. Aston Villa tidak mahu teruskan minat mereka kepada Jack Harrison. Aston Villa dilaporkan tidak akan meneruskan lagi minat mereka terhadap Jack Harrison selepas mereka mendapati dia mengalami kecederaan dan tidak berupaya untuk menggantikan Buendia pada ketika ini mengalami kecederaan ACL. Everton bagaimanapun akan cuba untuk memutamakan perjanjian dengan pemain tersebut. David Washington sah ke Chelsea. Penyerang muda yang juga berbakat daripada Brazil, David Washington, dipercayai akan terbang ke London secepat mungkin bagi melekatkan perpindahannya ke pasukan Chelsea. Chelsea bersetuju untuk membayar sebanyak 16 juta euro kepada pasukan Santos bersama dengan 4 juta euro lagi sebagai add-on dengan kontrak selama 6+1 tahun. Al-Hilal semakin hampir untuk dapatkan Neymar. Al-Hilal semakin hampir untuk mendapatkan Neymar dengan mereka kini berada di fasa akhir perbincangan dengan pemain itu. Pasukan Paris Saint-Germain sudah bersedia untuk melepaskan Neymar dengan kini hanya bergantung kepada pemain itu sendiri. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.